Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita ada dekat hadapan kita ni, kereta ni yang kita nak review sekarang. Okey, ini adalah model Mercedes C200 Executive. Okey, kalau kita nampak kereta ni generasi baru Mercedes dengan design motion ataupun rupa paras yang lebih elegan dibandingkan yang sebelum ni, yang dia agak nampak lebih, yang tu lebih macam lebih tua sikit lah, sebab design dia tu nampak berpetak-petak. Tetapi yang untuk variant ni dia dah bulat-bulat, nampak bulat-bulat dengan belahan bonnet hadapan dia separuh curve macam tu. Saya buat macam ni, buka macam ni sebab nak tunjukkan dia punya belahan bonnet dekat situ. Okey, untuk pada kawan-kawan yang nak tahu harga dulu dia baru keluar, kereta ni adalah kereta pada tahun 2016, dibuat pada 2016, and then harga dia pada zaman dia dikeluarkan atau dilancarkan, kereta ni seharga RM252,888. So harga dia memang untuk monthly payment saja bulanan anggaran dalam 3,800 ke atas. So sekarang kereta ni harga lebih praktikal, lebih mampu milik jika dibandingkan dahulu, kerana 5 tahun lepas harga ni seharga tu, dan sekarang buang hampir 100,000 daripada harga ini. Okey, apa yang anda perlu tahu ataupun rakan-rakan dalam channel NM Automotive perlu tahu, model ni adalah keluaran Recon. So fully CBU, yang ni adalah unit terpakai daripada luar negara, daripada UK spec. So kalau kita nampak, untuk pengguna biasa yang mengguna kereta Jerman, kebiasaan dia akan mencari UK spec lah. Sebab macam saya pun, saya akan prefer UK spec sebab kita boleh baca dia punya infotainment dia. Kalau tak ditulis Jepun, saya pun tak faham apa ditulis. Okey, kita tengok pada sudut kiri kanan pemanduan. Okey, dia menggunakan sport rim star bulat bintang ni, dengan tayar berukuran 17 inci, 225/50R17. So saiz tayar dia lebih selesa untuk comfort, untuk practicality. Senang nak cari saiz tayar, yang ni memang terbaik. Saiz 17 dah memadai untuk penggunaan harian. Okey, pada bahagian belakang pula, disc brake dia menggunakan disc brake macam tu. Kalau kita nampak detail dia, disc brake dia macam tu rupa dia. So memang okey, dengan condition yang cantik. Dan yang ni dia tidak menggunakan keyless. Yang ni dia pakai kunci biasa, tapi dia dah immobilizer lah. So ni adalah spek elegan lah, spek eksekutif. Okey, pada bahagian belakang, walaupun ni spek yang agak rendah, tetapi kalau kita nampak lampu belakang totally dia dah menggunakan LED, kecuali signal saja. Okey, untuk model ni juga dia punya exhaust berada di sebelah kiri. Ni air ni menunjukkan bahawasanya enjin sangat sihat. Enjin sangat sihat. Okey, kita akan pergi ke sudut sebelah kiri pula. Apa ada? Okey, pada bahagian paparan kiri pula, kalau kita nampak dia punya design ataupun bentuk lampu hadapan, kalau kita tengok macam ni, memang saya boleh katakan yang kereta ni nampak macam abang dia, macam E-Class dan S-Class. Tapi dia lebih prefer lampu macam ni untuk jadi E-Class. Betul. Okey, kita tengok dia punya bahagian dalaman. Jom kita terus masuk pada bahagian dalaman. Okey, material hitam dibaluti dengan soft touch, dan seat full leather. Seat dia full leather. And then dia ada untuk armrest pula,
apa, perehat kaki. Footrest, bukan footrest lah. Apa namanya? Lutut lah. And dia dekat bahagian kiri pun ni driver passengers kiri. So kita nampak dia dah full elektronik. And then dia dah ada reclining dan dia boleh tolak tarik. Dia dah ada untuk cover dia punya lumbar support. Dia dah ada untuk lumbar support dia dah ada banyak way. So yang ni lumbar support dia semua dah boleh adjust lah. Okey, tu bahagian kiri. Kita nampak dekat sini dia punya tombol engsel pintu dia memang lain lah. Seronok saya tengok. Okey, kita terus masuk bahagian dalam. Sekarang ni kita masuk pada bahagian dalam. Okey, material aluminium finishing dia digunakan. And then yang ni all in black dengan finishing aluminium. Memang sangat elegan dan premium. Okey, untuk dia punya, Masya Allah, sorry, gangguan masalah teknikal. Okey, untuk dia punya steering wheel pula. Okey, untuk steering wheel dia fully leather dengan durability leather penuh. Dan kalau kita nampak dekat sini, dia punya controller untuk aircon dekat sini, dia dah ada 2 zone. Tapi monitor dia semua berada dekat dalam ni. So monitor dia totally dah ada dalam ni. And then untuk navigation, radio, CD player semua dekat sini lah. Nampak CD player semua dalam ni. Okey, yang ni tempat card holder ataupun botol holder, dengan sini ada satu tempat untuk letak handphone lah. Yang ni USB, bukan USB, yang ni soket 12 volt. Okey, untuk pemilihan pemanduan saya akan tunjuk sekejap lagi. Saya akan detailkan total macam mana. Jom. Okey, ni kita sedang berada dekat bahagian passenger pula, driver side. Okey, kalau kita nampak dekat bahagian cover pintu kanan ni, dekat sini adalah untuk adjuster dia punya side mirror. And then yang ni untuk dia punya tingkap lah. Tingkap dia. So tingkap dia macam biasa semua dah pakai all auto. And then yang ni untuk dia punya center lock lah. Dia punya center lock button. Okey, untuk bahagian utama, kalau kita nampak, kereta ni juga telah hadir. Dia telah hadir dengan bermacam-macam features yang kita nampak dekat steering wheel dia ni. Ini adalah function yang disupport ataupun disokong oleh penggunaan display ni. So kalau kita nak bawa kereta ni secara normal, kita boleh pilih dengan pelbagai mode pemanduan. Contohnya saya tunjuk. Okey, dekat sini kita ada individual mode, sport mode yang lebih agresif RPM dia. And then yang ni sport mode, dia lebih lembut dan kurang agresif. And then comfort mode, dia walaupun pedal saya tekan tu pada sudut yang sama, tetapi kita sendiri dapat rasa yang dia kurang respon lah. RPM dia kurang respon. Okey, so kita try pada sport mode. Dia lebih tangkas. Nampak dia berubah dekat dia punya display dia. Kalau kita pergi ke sport mode, and then kita pergi ke comfort dan eco mode hijau. So dia akan totally control semua. Yang ni adalah individual mode. Okey, untuk touchpen dia ni sangat berfungsi. Dia kita boleh control untuk timer, vehicle setting, dynamic selection, consumption, on manual. Tu sajalah dia ada 5 ke 6 mode. Okey, di samping itu kita boleh control untuk volume radio dekat sini. Dan kalau kita select sini, kita akan dapat pilih untuk masuk ke dalam radio, ataupun kita terus tekan kat sini.
media dia. Yang ni telefon, and then yang ni untuk emergency light lah. Okay. Kereta ni tombol gearnya semua tak ada kat sini. Dia untuk kereta Mercedes start daripada model, kalau tidak salah saya, W202 ataupun 203, dia dah tukar gear shifter dia dekat sini. So dia just select shifter lah. Dia just tukar saja. Tengok macam ni Sekarang position kita berada dekat sini. Okay, and then kita just tukar ke D lah. Nampak? Ni dah masuk D. Kereta ni datang dengan 7 speed 7 speed Mercedes G-Tronic. G-Tronic 7 speed. Dia boleh dikatakan sebagai gearbox auto yang dimanualkan. So memang cantik dengan respon yang bagus. Dan untuk bahagian tengah pula, dia ada konsol tengah dia yang agak besar, serta ada USB port dekat sini. Okay, kita just boleh tutup sebelah-sebelah. Nak buka just click one step and then tutup balik lah. Okay, itu pada bahagian tengah kabin. Dan yang ni adalah dia punya aircon hole lah. Aircon hole dia, lubang aircon dia. Dia total untuk bahagian depan ada 5. So untuk kereta ni memang saya sendiri rasa aircon dia sejuk. Okay, jom kita pergi pada bahagian belakang. Okay, ini pada ruang belakang. Kita nampak dengan ada headrest, ada 3 dekat belakang. Untuk safety features, kereta ni sendiri dia hadir dengan 7 airbag. So memang sangat lengkap dengan kualiti pemanduan yang terbaik. Sebab dia kereta ni special dia rear wheel drive. Jom kita tengok pada bahagian enjin dia. Okay, untuk enjin dia, dekat bahagian boot depan dia ada logo Mercedes-Benz. Dan dekat grill dia sekarang semua dia dah datang dengan Mercedes-Benz logo yang besar. Memang smart, tak perlu tukar. Okay, ini rupa dia, enjin dia. Okay, enjin dia ni merupakan enjin 2.0 yang menghasilkan 184 PS dan 184 ke 186 itulah PS dan 300 Nm torque. Dia dipacu oleh turbo, serta enjin ni juga menggunakan pacuan roda belakang. So kalau drift memang terbaik boh. Okay, bahagian intake kita akan nampak dekat sini adalah turbo dia. Turbo dia berada di atas, and then untuk coolant dia ataupun intercooler dia menggunakan intercooler jenis macam ni. So pada yang tahu boleh kongsi dengan saya, dengan kawan-kawan, dia punya intercooler ni jenis water cooler ke ataupun air cooler. So pada yang tahu boleh tolong komen Okay, pada yang berminat boleh dapatkan kereta ni dengan harga yang separuh lebih murah daripada harga baru. Baru dulu RM252,800, sekarang harga tinggal 169k saja untuk model ni. Okay, jangan lupa like dan subscribe serta komen. Bye bye.